Sejujurnya saya rasa selepas dengar ucapan Amirah Aisyah tadi, saya rasa itu adalah ucapan pengakhiran kerana kualiti ucapannya itu mengingatkan saya mengapa saya menyertai politik. She is an amazing lady and I'm proud to back her nomination di Don Puteri Wangsa. Tuan-tuan, puan-puan, pakcik, makcik, uncle, auntie sekalian, apabila muda buat pertama kali menyertai pilihan raya negeri atau pilihan raya pertamanya yang bermula bertapak di negeri Johor, ramai orang tanya saya, Syed Saddiq, kamu perlu bertanding. Syed Saddiq, kamu perlu berada di hadapan. Tetapi selepas dengar ucapan Amirah Aisyah tadi, saya rasa saya telah membuat keputusan yang betul. Kerana muda bukan Syed Saddiq. Muda ada ramai pemimpin yang lebih baik seperti Amirah Aisyah. Tadi MC yang mana tadi, Felicia? Kamu tahu tak umur Felicia berapa? 17 tahun. 17 tahun. Dah berani menyertai politik, sertai ceramah politik, jadi MC 17 tahun. Kita 17 tahun tengah buat apa? Dia 17 tahun berjuang untuk negara kita bersama. Itulah parti muda. Kita ingin mengangkat dan memartabatkan rakyat, membina Malaysia maju, bermaruah, berintegriti, negara yang mengangkat rakyatnya membela bangsa dan agama. Woman Tosya Icaran, the Malaysia for all Malaysians. Sebab itu pada pilihan raya negeri ini, tanggungjawab saya rasa lebih besar. Bukan sekadar untuk menang satu kerusi untuk Syed Saddiq, tetapi untuk membariskan pimpinan muda yang berwibawa, berwawasan, berkarisma, wanita besi seperti Amirah Aisyah. Di Don Bukit Kepong, Afiqah Zulkifli. Di Don Tenang, Lim Wei Jia dan ramai yang lagi. Kerana saya yakin kekuatan muda bukanlah seorang pemimpin. Kekuatan muda adalah pasukannya dan rakyat yang bersama dengan pasukannya. Itulah realiti politik pada hari ini. We want to change politics and transform politics. Kita tidak ingin hanya bersangkut paut kepada satu dua pemimpin. Hyper-partisanship should end. Kerana realitinya, untuk kita membina sistem demokrasi yang utuh, yang maju dan yang kuat, kekuatan itu diukur bukan kepada seorang pemimpinnya, tetapi barisan pemimpinnya. Dan saya yakin tuan-tuan, puan-puan, pakcik, makcik, uncle, aunties, if you give a chance to Amirah Aisyah, the same chance which was given to me in 2018 to serve the good people of Muar, saya boleh katakan kualiti khidmat Amirah Aisyah lebih baik daripada Syed Saddiq. I put my name and I vouch for that. Kerana saya kerja dengan Amirah Aisyah ni bukan tempoh masa yang singkat. Saya kongsikan cerita peribadi sedikit. Sebelum saya mengasaskan parti politik lama saya, yang saya kena buang lah kerana tak sokong Sheraton lompat-lompat parti ni. Tapi saya tak menyesal ya. Hilang jawatan menteri, kena buang, kena ugut. I'm proud to stand with the people kerana orang berintegriti macam Amirah Aisyah bersama dengan saya. No regrets whatsoever. Tetapi pada masa tersebut, sebelum parti itu diasaskan pun, saya dah bekerja sama dengan Amirah Aisyah. Bila ada krisis, dia lah di sana. Bila kena tulis ucapan, dia ada di sana. Bila nak brainstorm isu-isu dasar, dia ada di sana. Tetapi bila bersatu diasaskan, saya kata, Amirah, jomlah
join saya sekali. Kita bina parti ini bersama. Amirah Aisyah tak ambil masa yang panjang untuk katakan tidak. Dan dia katakan tidak bukan sebab-sebab yang kecil ya. Dia kata tidak kepada Bersatu pada masa tersebut kerana dia kata, Sadiq, saya anak muda, saya ingin bina Malaysia di mana rakyatnya berbilang bangsa dan agama diangkat bersama. Saya tidak mahu menyertai parti politik yang berteraskan satu bangsa atau satu agama semata-mata. That is the Amirah Aisyah who I know. Berprinsip, berintegriti, tidak takut dengan cabaran dan ugutan. Selepas itu, fast forward. Selepas PRU yang ke-14, bila saya menang sebagai ahli Parlimen Muar, dan selepas tu dilantik untuk berkhidmat dalam Kementerian Belia dan Sukan, saya panggil Amirah Aisyah lagi sekali. Saya kata, Amirah, join me. Masa tu dia berkhidmat bawah Kementerian Pendidikan, bawah pusat pemikirnya PADU for Education Reforms. Kata, join saya dalam Kementerian Belia dan Sukan. Dia kalau gaji bawah menteri ni lagi tinggi. Lagi sekali Amirah kata tak nak. Saya masa tu dah pelik dah. Apa ni? Ini peluang nak kerja dengan menteri ni. Dia kata tak nak. Tapi masa tu sebab dia berlainan. Dia kata dia datang daripada keluarga cikgu. Arwah ayahnya, ibunya, keluarganya lain dipenuhi dengan cikgu. Dan dia kata dia nak fokus untuk bela anak-anak Malaysia dan cara terbaik adalah untuk mengubah landscape pendidikan negara. Dia sanggup tak nak bekerja dengan menteri, gaji lagi tinggi kerana nak pertahankan kualiti pendidikan negara. That again is the Amirah Aisyah that I know. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, muda mencalonkan Amirah Aisyah di Dun Puteri Wangsa. Beliau merupakan salah seorang pengasas, pimpinan tertinggi, wanita yang berkaliber tinggi, kerana muda ingin membuktikan bahawa muda ini dapat melahirkan dan melatih lebih ramai pimpinan yang percaya bahawa Malaysia ini milik semua rakyat Malaysia. Bukan puak elit, bukan segelintir pihak, tetapi untuk membina Malaysia yang maju, bermaruah dan berintegriti. Dan jika pakcik-makcik berikan peluang kepada Amirah Aisyah sama seperti saya diberikan peluang pada tahun 2018, pakcik-makcik, you are not just creating another young female leader in Johor and in Malaysia, tetapi percayalah, dalam 10-20 tahun yang akan datang, Amirah Aisyah akan memimpin puluhan lagi ahli parlimen ADUN dan dia akan latih mereka untuk membawa nama negara ke persada dunia. Saya rasa sangat gembira pada malam ini selepas dengar ucapan Amirah Aisyah. Kerana pada peringkat awal, ada yang mempertikaikan umurnya, dicalonkan di kerusi yang sangat panas. Orang kata kerusi Puteri Wangsa ni selalunya orang letak gergasi politik. Sebelum ni lihatlah siapa yang di sini. Mazlan, Exco Kanan, parti lama saya, Bersatu. Adakah muda betul-betul ingin mencalonkan salah seorang wanita yang berumur 26-27 tahun? Walaupun Amirah Aisyah berumur 27 tahun, tetapi kualiti hikmatnya, hatinya, iltizam politiknya seperti orang yang dah berkhidmat lebih 50 tahun. Because she is a leader of her own regard. Pakcik-makcik, saya sejujurnya jauh lebih bernasib baik daripada Amirah Aisyah. Saya datang daripada keluarga cikgu juga. Ibu cikgu, kakak cikgu, saya sebelum ni pensyarah sambilan. Tetapi
Pada umur yang muda, saya masih ada ibu dan ayah untuk membimbing saya. Amira kehilangan ayahnya pada umur yang muda. Jika lihat latar belakang sosioekonomi keluarganya, saya rasa saya berada di kedudukan yang lebih baik jika dibandingkan dengan dirinya. Saya sendiri lihat rumah di mana Amira dibangunkan, ini bukan tempat mewah ya. Jauh daripada mewah. Tetapi walaupun dengan keadaan sebegitu, dia orang yang kuat bekerja, walau apapun rintangan dan cabaran yang diletakkan di hadapannya, dia cari jalan untuk terus mara ke hadapan. Di universiti pun, melalui kerja usahanya sendiri, dapat bantuan pendidikan, beasiswa, kerja dengan sangat baik. Dan dalam dunia politik ini, saya agak bernasib baik. Kerana walaupun saya diberikan peluang pada umur 23 tahun untuk mengasaskan parti politik pertama saya, tetapi saya ada figura politik yang sangat besar pada masa tersebut. Bekas Perdana Menteri, ada bekas timbalan Perdana Menteri, bekas Menteri Besar. Kalau ikut kedudukannya, tanggungjawab saya jauh lebih mudah. Kerana ada political giants yang boleh mentor saya ke hadapan. Amira Aisyah tiada semua itu. Apabila Sheraton berlaku, dia memang merupakan salah seorang pertama yang mesej saya. Tadi dia dah ceritakan. Tapi ada cerita yang dia tidak kongsikan sebentar tadi. Dia ceritakan yang dia mesej, Sadiq, tubuhkanlah parti yang berbelah bangsa dan agama yang digerakkan oleh ramai anak muda yang tak ada pengalaman politik, dia akan join. Tapi dia miss the other half. Dia kata, Sadiq, kalau kamu lompat parti, sokong kerajaan pintu belakang ni, putus kawan. That's Amira Aisyah, you know. Sebab tu dalam muda ni, jangan takut sangatlah dalam bab orang lompat-lompat ni. Kerana saya rasa we check on one another. Amira saya confirm lah takut lompat lah. Lompat ni saya rasa memang kiamat, memang masalah sangat besar lah. Because she's one of the most principled ladies I had the privilege of working with. Yang saya agak yakin she will check on me as well. Tapi dia melalui cabaran dan rintangan yang jauh lebih besar. Ya, apabila kita asaskan muda bersama, apa yang kita ada? Saya kalau tengok dulu bila berkhidmat sebagai Menteri Belia dan Sukan, tak ada duit lah, sebab tu saya menteri pertama yang isytihar segala aset saya. Dan di situ, bila di kementerian, boleh semak tender dokumen ni semua secara terbuka. Semua open tender, tak ada satu pun kroni yang dapat. So tak ada duit yang saya simpan diam-diam untuk tubuhkan muda berjuta-juta ringgit, puluhan juta, tak ada. Amira tahulah. Sebab kita bersusah payah. Sampai ke minit-minit yang terakhir, I think only until 2 months ago, baru kita ada pejabat kita. Sebelum ni pejabat dekat rumah je. Guna kat rumah. Mesyuarat dekat rumah. Semua atas talian, meeting online. Ia tak mudah. Digerakkan oleh serasa lebih 90% daripada ahli muda dan yang tua umurnya. Tetapi pengalaman politiknya tidak panjang. Tetapi hati untuk berkhidmat dan untuk membina Malaysia maju dan memarah itu ada. Saya bukanlah Tun Dr. Mahathir atau Tan Sri Muhyiddin Yassin, ya, untuk membimbing Amira Aisyah. Tetapi yang uniknya, Amira Aisyah tidak perlu mentor-mentor sebegitu. To be honest, I don't think she even needs me. She is a lady of her own regards. Dan dia berada di sini kerana kedudukannya, meritnya, kebolehannya. Sebab tu saya rayu kepada pengundi-pengundi di Don Puteri Wangsa, give her a chance. Because when you give her a chance, this is an investment. Bukan setakat di Puteri Wangsa, tetapi bagi anak kamu, cucu kamu, untuk membangunkan Johor dan Malaysia pada dekad-dekad yang akan datang. At 26 and 27 years old, dia dah berada di kedudukan sebegini. Dan saya yakin, jikalau kita berjaya
tawan Nusa Jaya, tawan Johor, pada 12 hari bulan yang akan datang, Amira akan mainkan peranan yang sangat besar dalam mencorakkan kerajaan Pakatan Harapan dan Muda di Nusa Jaya. That's my commitment. Saya cerita panjang tentang Amira pada malam ni. Sebelum saya bincang sedikitlah pendek berkenaan isu politik nasional secara keseluruhan. I want to spend a lot of time on her kerana dia ni tak suka. She doesn't like to share a lot of her success and achievements. So saya lah yang boleh buat. Because she's a very humble lady. I think that's her strength. So jangan risaulah, saya tak boleh bayangkan Amira ni tiba-tiba angkuh sombong. Kalau angkuh sombong setahun 2 tahun sekarang, beritahu saya. Saya marah, tegur dia. Sama seperti dia tegur saya bila saya angkuh dengan sombong. We check on one another. Ringkas, Pakcik Makcik, berkenaan kedudukan politik semasa. Kita berada pada malam ini berhimpun kerana secara tiba-tiba, tanpa ribut, tanpa taufan, kerajaan negeri dibubarkan oleh UMNO Barisan Nasional di tengah-tengah pandemik. Ini bukan coincidence. Mereka lakukan ini intentionally kerana mereka tahu jikalau anak Johor tidak keluar mengundi beramai-ramai, kemenangan besar milik UMNO Barisan Nasional. Apabila kemenangan besar milik UMNO Barisan Nasional di Johor, habis saja pilihan raya negeri. Ni bukan saya main-main. Tengok jadual, look at the dates. Kurang seminggu selepas tarikh mengundi, Sabtu ni, UMNO akan ada Perhimpunan Agung UMNO yang besar. Dan dalam Perhimpunan Agung UMNO, wallet UMNO akan bangun di Johor. Kita diberikan kepercayaan, Perdana Menteri bubarkan Parlimen, dan kita terus pergi ke pilihan raya. We know that's going to happen. Tapi kenapa je berani tiba-tiba bubarkan kerajaan negeri Johor? Bukan kerana mereka kuat. It is intentionally done kerana beberapa perkara. Pertama, kalau saya sebagai ahli parlimen boleh dapat taklimat, kita tahu kerana wakil-wakil Kementerian Kesihatan dah buat banyak PC, taklimat tertutup, pergi website dia pun boleh dapat. Pada bulan Disember dan Januari, kita dah dapat warning. Pada bulan Februari dan Mac, kes COVID akan cecah lebih 30,000. Kes kematian akan meningkat lebih 8 kali ganda. Kerajaan UMNO Barisan Nasional Johor tahu perkara ni. Tetapi mereka tetap berdegil, sanggup gadaikan nyawa rakyat untuk adakan pilihan raya negeri. They don't care about your life. Kerajaan UMNO Barisan Nasional Johor juga tahu bahawa puluhan ribu keluarga Johor teruk terkesan dengan banjir pada bulan Januari dan awal Februari. Mereka tahu. Tetap mereka degil, angkuh, bubarkan Dewan Undangan Negeri, adakan pilihan raya. Mereka tahu juga keluarga, uncle, auntie, anak-anak mesti ada yang masih terperangkap di Singapura kerana sempadan belum dibuka. They know it. In the hundreds of thousands. Diorang tak nak anak-anak pakcik-pakcik balik. They don't want that. Kerana dia tahu kalau anak-anak muda dibalik, hancurlah UMNO Barisan Nasional. Sebab itu, secara tiba-tiba mereka adakan pilihan raya negeri. Kerana mereka nak pastikan peratusan keluar undi rendah, keangkuhan mereka menang. Selepas itu adakan pilihan raya umum. Selepas pilihan raya umum, kalau mereka menang, mereka yang ada kes-kes mahkamah ini boleh dilepaskan. Peguam negara ditukar, institusi kehakiman akan tercalar. Tadi di Parlimen saya ingatkan kepada mereka, saya pun kena ugut. Tetapi saya yakin dengan sistem kehakiman negara. Saya masuk politik dengan slogan yang saya percaya, berani kerana benar. Kalau tahu tidak buat salah, jangan takut. Lawan. Bukan bila
kena bawa ke mahkamah. Oh, gugat kerajaan, jatuhkan kerajaan ini. Nak cuba buat pilihan raya cepat-cepat. Why are you afraid? Why are you afraid? Dan akhirnya yang susah rakyat. Nak fokus bantu isu kebajikan tak boleh kerana punca ketidakstabilan bukan saja di Johor tetapi di seluruh Malaysia adalah UMNO Barisan Nasional. Betul ke tak? We all know it. And we must fight for our future together. Sebab itu, ia bukanlah coincidence. Siapa di sini ada keluarga atau kenalan yang bekerja di Singapura? Angkat tangan. Ramai. Saya tahu kerana saya dibesarkan pun di selatan Johor. Di kawasan saya di Muar, utara Johor pun ramai peniaga-peniaga kecil yang sebelum ini mengharapkan bukan setakat pelaburan tetapi pelancong-pelancong daripada Singapura. Teruk terkesan. Saya jumpa uncle auntie, dia kata dia dah terpisah dengan keluarganya lebih setahun setengah. Ada isteri yang dah mengandung, dah keluarkan anak, tak dapat jumpa suami lebih setahun. This is not easy for them. Tetapi uncle auntie, kalau tengok dalam sebulan setengah yang lepas, when I speak with facts. Boleh tengok sebulan setengah yang lepas, Majlis Pemulihan Negara MPN, Majlis Pemulihan Negara ni dianggotai oleh wakil kerajaan, pembangkang, ada menteri jaga SOP, ada menteri kesihatan, ada wakil Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri pun pengurusi MPN, semua ada. MPN bermesyuarat dan buat ketetapan bersama. Ini wakil ahli-ahli kabinet ada dekat dalam. Dia buat ketetapan bersama, dia keluarkan kenyataan selepas mesyuarat. Pada 1 Mac, sempadan Johor dan Singapura akan dibuka. Semua gembira? Anak-anak Johor gembira ke tak? Gembira. Awal-awal 1 Mac, belum 1 April. 1 April baru 3 hari lepas. Buka 1 Mac dulu. Sehingga, berani dia orang. Tiba-tiba, kerana ada pilihan raya, kenyataan tu ditukar. Kata tak boleh, kena tunggu dulu. Ini menteri-menteri kabinet ada dalam mesyuarat tu. Ini kerana mereka takut nak bedarkan pengundi balik. Sanggup heret rakyat ke kancah politik, tangguhkan keluarga untuk disatukan semula. Jejas pendapatan peniaga-peniaga kecil kerana politik kotor, politik toksik, politik tidak prihatin rakyat. Defeat UMNO, take them out and teach them a lesson. Saya nak Johor, manalah saya tak marah perkara ni. Saya lihat bagaimana ayah saya ulang-alik JB Singapura pagi, 4 pagi, balik 11 malam. It is no joke. I have family members who are stuck in Singapore. Ini bukan perkara kecil. Hanya kerana politik, keputusan berubah-ubah. Sekarang tiba-tiba umumkan hanya dibuka pada 1 April. Amboi. Dia tahu selepas tarikh pengundian dah tutup, baru nak buka sempadan. There's no logic. There's no science. There's no data behind that decision-making process. Sebab itu, Johor perlu jadi titik kebangkitan rakyat. Ini bukan tentang nasib saya, nasib Amira Aisyah, nasib pemimpin politik muka-muka di depan ni. Tidak. Pada PRU ke-14, kemenangan terbesar bukanlah kemenangan Pakatan Harapan. Bukan. Kemenangan terbesar adalah kemenangan mental rakyat, di mana rakyat dan pemimpin politik tahu bahawa pemimpin politik di bawah, rakyat di atas, dan tidak akan ada mana-mana kerajaan selepas ini yang boleh bermaharaja lela, angkuh dan sombong, kerana apabila rakyat buat perubahan sekali, they can make a change many more times to come.
Sekarang mereka dah angkuh semula. Bukti keangkuhan itu adalah ini. Keputusan flip-flop berubah-ubah. Isu rakyat disampingkan, dilupakan dengan begitu saja. Sekejap kata tak ada duit, tapi sanggup adakan pilihan raya demi pilihan raya di mana kita kena belanjakan ratusan juta ringgit. Nak berikan tanah kepada bekas Perdana Menteri 100 juta ringgit. Naik taraf rumah Perdana Menteri 38 juta ringgit. Apa ni? What kind of ridiculousness is this? Apabila orang dah selesa dengan kuasa, keangkuhan mengawal dirinya. Johor must put an end to the politics of arrogance. Percayalah pakcik makcik, kalau mahukan kerajaan yang stabil untuk tangani pasca pandemik, pulihkan ekonomi, kurangkan beban kos sara hidup, fokus cipta kualiti pekerjaan, tangani isu pendidikan, khususnya apabila anak-anak kita dah setahun setengah pendidikan atas talian. Kalau UMNO Barisan Nasional kalah di Johor, saya yakin sampai bulan Julai tahun depan, kita akan ada kestabilan politik yang paling stabil sekali. Kerana takkan ada pilihan raya negeri lagi. Tetapi untuk perubahan yang bermula di Don Puteri Wangsa, pelaburan jangka masa panjang, laburkanlah undi kamu, pakcik makcik, uncle aunty, kepada seorang pemimpin wanita muda di Don Puteri Wangsa. Jikalau satu undi, dua undi, setiap undi memainkan peranan, dilaburkan kepada Amirah Aisyah, saya agak yakin uncle aunty, ikut pengalaman saya bekerja dengan dia, 10-20 years to come, uncle aunty akan ceritakan pelaburan ini, undi yang datang sekali setiap 5 tahun kepada Amirah Aisyah, 10-20 tahun yang akan datang apabila dia berkhidmat, saya yakin bukan kadar di Johor, tetapi perubahan di peringkat Putrajaya. Undi kamu akan ceritakan ke anak-anak, cucu-cucu, bahawa permulaan politik perubahan Amirah Aisyah bermula di Don Puteri Wangsa, dan orang Puteri Wangsa lah yang akan mengangkat Amirah Aisyah untuk membawa gelombang perubahan di seluruh Malaysia, dari Perlis sampai ke Johor, Sabah ke Sarawak. Give her a chance, and I believe she will transform Malaysia for all Malaysians, to build a country with integrity, with dignity, a country we can all proudly call our home, together forever. Johor! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke sini.